Assalamualaikum semua pelajar. Hari ini cikgu akan meneruskan dengan topik 2.2 iaitu keanjalan, dan cikgu akan sentuh dengan topik yang pertama lah dalam topik keanjalan ini iaitu 2.2.1 keanjalan harga permintaan. Untuk topik keanjalan harga permintaan ini cikgu pecahkan kepada 3 subtopik utama, iaitu yang pertama kita akan melihat hubung kait di antara permintaan dengan keanjalan. Yang kedua, kita akan melihat maksud ataupun konsep keanjalan itu sendiri. Dan yang ketiga, kita akan melihat kegunaan konsep keanjalan ini kepada beberapa badan. Untuk subtopik yang pertama iaitu hubung kait antara permintaan dan keanjalan. Okey, kita lihat apa yang kamu faham dengan hukum permintaan. Hukum permintaan mengatakan apabila harga meningkat, kuantiti yang diminta akan berkurang. Apabila harga menurun, kuantiti diminta akan meningkat. Memang lumrahlah kita sebagai pembeli ataupun pengguna, bila harga itu menurun kita akan membeli dengan banyak. Tapi bila harga itu meningkat, kita akan mengurangkan tindakan pembelian. Okey, apa kaitannya dengan keanjalan? Okey, kaitan hukum permintaan dengan keanjalan adalah kita akan melihat dari segi tindak balas perubahan kuantiti diminta kesan daripada perubahan harga. Contohnya, jika harga itu menurun, berapa kuantiti akan berubah? Kita akan lihat jarak dan jurangnya lah. Bila harga itu meningkat, macam mana kita nak buat andaian terhadap penurunan barang yang diminta? Adakah kita nak buat ikut logik? Tidak, sebab sebenarnya keanjalan dan hukum permintaan ini dia ada hubung kait dari segi tindak balas itu sebenarnya berlainan mengikut jenis barang. Ada barang yang bila menurun sedikit, permintaannya akan meningkat dengan sangat banyak. Ada barang yang meningkat sedikit harganya, tapi permintaan itu akan menurun dengan sedikit sahaja. Dia bergantung kepada jenis barang tersebut. Apakah jenis-jenis barang tersebut? Okey. Sebenarnya jenis-jenis barang tersebut bergantung kepada responsif sesuatu barang. Apa maksud responsif? Responsif adalah perubahan harga yang sedikit memberi kesan, memberi respon yang sangat besar terhadap perubahan kuantiti diminta. Seterusnya kita akan melihat pada kategori responsif. Kategori responsif untuk keanjalan harga permintaan terbahagi kepada 2, iaitu yang pertama, sangat responsif terhadap perubahan harga, dan yang kedua, kurang responsif. Sangat responsif bermaksud perubahan harga yang sedikit memberi kesan ke arah kuantiti yang sangat besar, kuantiti diminta yang sangat besar. Manakala kurang responsif bermaksud perubahan harga yang sedikit tidak memberi kesan yang terlampau besar terhadap perubahan kuantiti yang diminta. Contoh sangat responsif adalah barang mewah, barang kehendak. Manakala kurang responsif pula adalah barang keperluan ataupun barang yang diperlukan oleh setiap individu. Terusnya kita lihat pula kepada subtopik yang kedua untuk tajuk hari ini iaitu konsep keanjalan. Keanjalan harga permintaan ataupun ED bermaksud mengukur peratus perubahan dalam kuantiti diminta kesan dari peratus perubahan harga barang itu dengan andaian kataris paribus. Apa maksudnya? Maksudnya keanjalan ini kita nak ukur berapa peratus perubahan kuantiti diminta itu, apakah jaraknya, jurangnya dengan peratus perubahan harga barang itu. Contohnya, penurunan sedikit harga itu berapa jarak ataupun jurang kuantiti yang diminta setelah berlaku perubahan harga. Sebab apa kita nak ukur? Sebab dia sangat berguna untuk beberapa agensi ataupun badan tertentu. Jadi maksudnya konsep keanjalan ni kita nak tengok lah sejauh mana dia punya anjal tu. Anjal ke, tidak anjal ke, ataupun anjal satu. Kita akan belajar untuk bab yang seterusnya lah. Jadi kita nak tengok dengan perubahan sedikit perubahan harga, berapa banyak perubahan ataupun jarak jurang di antara perubahan harga dengan perubahan kuantiti diminta. Subtopik yang ketiga adalah kegunaan konsep keanjalan. Kita tahu barang ini ada yang sangat responsif, ada yang kurang responsif. Jadi, hubung kait antara hukum permintaan dengan keanjalan ini dia ada kaitan dengan responsif sesuatu barang ataupun produk itu. Saya bagi contoh. Okey. Keanjalan ini sangat diperlukan untuk melihat untuk beberapa badan ini menilailah satu barang itu responsif ke tidak responsif. Sebab kita susah nak tentukan barang keperluan semua responsif ke, semua sangat responsif ke. Ada barang keperluan yang kurang responsif. Sebab itu kita memerlukan keanjalan ini untuk kira barang ni responsif ke tidak responsif melalui nilai yang kita dapat berdasarkan pengiraan tersebut. Okey,
Kegunaan konsep keanjalan ini sangat diperlukan oleh beberapa badan. Yang pertama, firma ataupun peniaga. Peniaga sangat memerlukan konsep keanjalan sebab dia nak bandingkan tindak balas pelbagai jenis barang dengan perubahan harga. Sama ada responsif ke tidak responsif. Jadi bila dia dah dapat konsep keanjalan, dia dapat tentukanlah macam mana strategi harga yang nak dibuat. Jadi dia boleh buat bila barang tu sangat responsif, dia mungkin boleh naikkan harga. Dia boleh naikkan harga sesuka hati. Jadi barang yang kurang responsif mungkin dia kurang naikkan harga ataupun dia naikkan harga juga sebab dia tahu orang akan membeli sama. Jadi bergantung kepada responsif sesuatu barang. Okey, yang kedua, badan yang kedua adalah kerajaan. Kerajaan memerlukan keanjalan ini untuk melihat, membandingkan tindak balas permintaan terhadap perubahan harga dengan matlamat kerajaan. Jadi kerajaan ni boleh susun strategi. Apa dasar dia nak buat bila dia tahu barang ni sangat responsif. Saya bagi contoh, kerajaan mungkin boleh memberi subsidi untuk barang keperluan ataupun barang yang sangat responsif sebab dia tahu memang semua orang menggunakan barang tersebut. Jadi dia tak mau peniaga atau firma mengambil kesempatan, jadi dia boleh subsidikan sesuatu barang itu supaya harganya terkawal. Kesimpulan yang saya dapat buat untuk hari ini adalah kita telah mempelajari 3 subtopik utama, iaitu hubung kait di antara hukum permintaan dengan keanjalan harga permintaan. Apa hubung kait dia? Kita tengok dari segi responsif ke tidak responsif. Jadi kita nak lihat jurang permintaan itu, kita pegang kepada hukum permintaan, kita tengok apa jurang yang wujud bila sesuatu barang itu responsif dengan tidak responsif. Yang kedua, kita tengok konsep keanjalan, iaitu perubahan kuantiti diminta, apa tindak balas dia dengan perubahan harga. Dan yang ketiga, kita juga lihat pada kegunaan keanjalan, sebab apa diperlukan oleh beberapa badan. Contohnya, firma memerlukan konsep keanjalan untuk apa, kerajaan memerlukan untuk apa. Dan mohon semua pelajar merenungkan kata-kata motivasi ini. Jangan bertangguh kerja, kelak bila bertimbun akan lebih sengsara. Dan selamat belajar untuk semua dan semoga berjaya. Sekian, terima kasih.